Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafika Bintiaran, nomor metrik BS 19110627. Hari ini saya akan membentangkan tentang sebuah artikel yang bertajuk Workplace Industrial Relations in a Developing Environment, Barriers to Renewal Within Unions in Malaysia. Artikel ini ditulis oleh Naresh Kumar daripada University Malaysia Kelantan, Miguel Martinez Lucio daripada University of Manchester, dan Radwan Sheros daripada University Malaysia Kelantan. Artikel ini telah diterbitkan oleh Asia Pacific Journal of Human Resources pada tahun 2013. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji pandangan pekerja dari syarikat bersatu dan pemimpin kesatuan sekerja mengenai halangan aktiviti kesatuan sekerja di Malaysia melalui rujukan data dan tinjauan di Malaysia sendiri. Halangan ini adalah wujud daripada 3 bentuk, iaitu politik, sosial, dan ekonomi. Kajian ini telah menyatakan 4 persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah, apakah struktur kesatuan sekerja di Semenanjung Malaysia, kerangka hukum hubungan industri Malaysia, dan bahagian dalam undang-undang yang dapat bertindak sebagai penghalang pertumbuhan syarikat pekerja atau menyebabkan penurunan syarikat pekerja. Persoalan kajian yang kedua pula ialah, apakah persepsi pekerja, iaitu anggota dan bukan anggota dari syarikat bersatu, terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kesatuan sekerja Malaysia. Persoalan kajian yang ketiga, apakah persepsi pegawai kesatuan sekerja terhadap faktor persekitaran dalaman dan luaran terhadap kesatuan sekerja yang mungkin mempengaruhi kesatuan sekerja Malaysia? Dan persoalan kajian yang terakhir ialah, apakah implikasi dari halangan tersebut dari segi pembaharuan kesatuan sekerja dan penglibatan kesatuan sekerja yang bermakna? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafira Jafri bernombor matriks BS 19161011. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang konteks gerakan kesatuan sekerja dan hubungan industri di Malaysia daripada Naresh Kumar 2013. Mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959, kesatuan sekerja atau kesatuan didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan orang-orang yang bekerja atau majikan-majikan. Manakala mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, kesatuan sekerja didefinisikan sebagai mana-mana kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Saya akan mengulas tentang gambar raja 1 daripada artikel Naresh Kumar 2013. Gambar raja 1 menunjukkan kadar pertumbuhan dan kepadatan anggota kesatuan sekerja tahunan Malaysia pada tahun 1980 hingga 2009. Manakala jadual 1 merupakan statistik tenaga kerja dan kesatuan sekerja di Malaysia. Majoriti orang Melayu berbanding dengan etnik Cina dan India. Orang Melayu lebih ketinggalan sedikit dari segi kemajuan ekonomi. Oleh itu, kerajaan menentukan kemajuan dan kesaksamaan dari segi etnik dan bukan semata-mata dari kelas sahaja. Kemelesetan ekonomi pada tahun 1980-an dan kegagalan relatif program industri berat lebih memburukkan keadaan ekonomi Melayu dan mendorong negara untuk meneruskan strategi perindustrian berorientasikan ekspor dengan kos rendah yang baru. Seterusnya saya akan mengulas tentang Raja 2. Raja 2 pula menunjukkan keahlian kesatuan sekerja mengikut jantina, yaitu Thailand 70%, Singapura 60.2%, dan Indonesia 51.8%. Banyak alasan yang menjadi paradoks dapat dikemukakan untuk keanggotaan wanita yang relatif rendah dalam kesatuan sekerja. Sebagai alasannya, dominasi lelaki terhadap pekerjaan terhadap kesatuan sekerja juga telah menjejaskan, kerana alasannya ialah komunikasi yang agak buruk berkaitan dengan kesatuan, peluang latihan yang tidak memuaskan, kurangnya perhatian ke tempat kerja, isu keluarga, dan halangan sosio-budaya yang menyebabkan persepsi konservatif terhadap peranan golongan wanita sahaja. Kesimpulannya di sini, artikel ini lebih kepada kesatuan sekerja dan pendapat pekerja serta wakil pekerja dalam syarikat bersatu terhadap kesatuan sekerja dan kegiatan mereka di Malaysia. Ada yang perlu diperhatikan bagaimana pandangan dari literatur dan muncul
mengenai kesatuan pekerja dan perubahan dapat diteliti sehubungan dengan realitas hubungan di tempat kerja. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, perbahasan mengenai penurunan dan perubahan kesatuan. Dalam kajian ini, pengkaji telah menyatakan beberapa perbahasan, antaranya ialah langkah menuju pendekatan yang lebih bersifat tempatan dan tegas dapat dilihat akan merosakkan agenda sosial lebih luas dari peraturan di tempat kerja. Selain itu, kepadatan dan pengaruh kesatuan di negara-negara Asia mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Sifat pembangunan dan pekerjaan ekonomi dan sosial adalah faktor utama penurunan tersebut berlaku. Tenaga kerja baru dari segi jantina dan etnik juga telah menyumbang kepada jangkauan kuasa persatuan yang terhad kerana tumpuannya pada ruang dan amalan yang dikuasai oleh lelaki. Negara juga menjadi pusat penurunan persatuan kerana wujudnya amalan menindas dan peningkatan keengganan untuk berkolaborasi dengan syarikat pekerja. Gabungan faktor-faktor ini sangat penting dalam melemahkan kuasa kesatuan dan walaupun berbeza dalam beberapa ciri, Malaysia berkongsi banyak faktor ini walaupun negara kita kurang dari segi ekonomi namun lebih banyak faktor lain yang muncul. Gerakan Kesatuan Sekerja telah berusaha untuk mengembangkan bentuk kerjasama yang lebih sistematik dengan pihak pengurusan sebagai cara untuk memastikan bahawa persoalan perubahan organisasi dalam bentuk sistem pengurusan yang tegas antara Kesatuan Sekerja dan pihak pengurusan. Saya Farah Nurfadilah binti Amran, nombor metrik BS 19110692. Seterusnya, saya akan membincangkan persepsi aktiviti dan komunikasi terhadap Persatuan Sekerja Malaysia di tempat kerja. Berdasarkan jadual yang kedua, pengkaji telah menganalisis sebab-sebab ahli Kesatuan Sekerja menyertai kesatuan dalam organisasi. Buktinya, sebahagian besar ahli yang menyertai kesatuan adalah untuk mendapatkan gaji dan keadaan yang lebih baik. Daripada 292 ahli, sebanyak 100% daripada mereka telah memilih untuk setuju mengenai pernyataan tersebut dengan min sebanyak 3.00. Di samping itu, hanya 9.6% daripada 100% yang memilih untuk setuju terhadap kenyataan mereka menyertai Kesatuan Sekerja adalah disebabkan galakan daripada keluarga. Dan 77.7% daripadanya memilih untuk tidak bersetuju. Aktiviti-aktiviti di tempat kerja merupakan aspek utama untuk mengekalkan tahap kesatuan. Jika tidak, sedikit demi sedikit ahli daripada kesatuan tersebut akan keluar. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti sosial memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan motivasi pekerja di tempat kerja. Jadual 3 pula, pengkaji juga telah mengkaji sebab-sebab mengapa tidak menyertai Kesatuan Sekerja. Antara sebab utama mengapa mereka tidak menyertai Kesatuan Sekerja adalah harapan daripada pihak majikan supaya mereka tidak menyertai kesatuan tersebut. Min yang ditunjukkan adalah sebanyak 2.60 bersamaan 62.5% daripada jumlah ahli yang tidak menyertai. Sebilangan besar daripada mereka juga tidak menyertai kesatuan kerana bimbang ianya akan menjejaskan prospek kerjaya mereka. Oleh itu, sebanyak 64.3% telah bersetuju mengenai kenyataan ini. Min yang ditunjukkan pula adalah sebanyak 2.60. Selain itu, sebilangan besar daripada responden tidak bersetuju dengan kenyataan kebanyakan orang di tempat kerja bukan ahli kesatuan, iaitu sebanyak 64.9% dan hanya 16.7% sahaja yang bersetuju berkenaan kenyataan tersebut. Jelaslah, komunikasi adalah kunci utama dalam permasalahan ini. Kaedah kajian yang digunakan untuk kajian ini adalah para pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif dan deskriptif yang mana mereka telah memperolehi data tinjauan daripada pangkalan data keahlian Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia ataupun MTUC, termasuk pekerja anggota kesatuan dan anggota bukan kesatuan dan pemimpin atau wakil Kesatuan Sekerja di setiap tempat kerja di pelbagai sektor industri. Selain itu, data utama juga diperolehi melalui tinjauan menggunakan kuesioner yang ditakbir sendiri yang berasal dari beberapa perbincangan penyelidikan terkenal mengenai Kesatuan Sekerja. Kesimpulannya,
Kajian dalam artikel ini telah memberikan pengetahuan yang baru kepada saya. Hal ini dikatakan demikian kerana daripada artikel ini, saya telah mempelajari bahawa penurunan kesatuan sekerja berlaku akibat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial dan ekonomi. Selain itu, saya juga mempelajari bahawa Malaysia terlibat dengan pelbagai faktor yang menyebabkan penurunan kesatuan sekerja meskipun tidak mempunyai bukti yang sahih. Oleh itu, kita perlu menyiasat peluang belajar agar dapat mendidik dan membantu pekerja memahami perubahan peranan kesatuan sekerja. Sekian, terima kasih.